Okey, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Okey, ni adalah video yang ketiga. Kita akan belajar tentang indikator. Okey, indikator yang perlu kita belajar sekarang ni adalah MA5 dan MA10. So, macam mana setting tu, kita tak akan terangkan dalam video ni lah. Nanti akan buang masa yang panjang. So, kita akan belajar bila tuan-tuan akan tengok dalam PDF yang dah Cikgu Omar dah sediakan ataupun dalam buku-buku yang telah disediakan. Okey, so tuan-tuan perlu beli buku tu lah untuk ambil keberkatan untuk belajar basic, boleh contact dengan tim BBMA lah, BBMA registration. Okey, so sekarang ni kita akan belajar MA5 dulu. Okey, saya akan buang dulu indikator ni. Okey, kita akan tengok. Okey, first. Okey, MA5. Okey, MA5 iaitu merah. Saya buang dulu yang low ni, kita tengok yang high dulu Okey, yang merah ni adalah MA5. Okey, yang merah ni MA5 high, iaitu yang atas. Kalau putih kat bawah ni MA5 low. Okey, so kita tengok dulu MA5 high ni. So, MA5 high ni kita tahu fungsi dia. Okey, first kita tengok fungsi. Fungsi MA5 low. Okey, fungsi dia adalah untuk entry ataupun TP. Bagi bagi yang naik untuk TP dan bagi menurun adalah untuk entry. Okey, contoh je kita tengok. Dia menurun sini, dia menurun, ni keadaan downtrend Kita boleh nampak jelas downtrend sebab apa? Price semua jatuh. Kalau price naik semua uptrend. Okey, sekarang kita tengok price semua turun. Okey. So bila price semua turun, bila setiap kali setiap kali candle sentuh MA5 low, itu entry kita. Iaitu kita akan sell, bukan buy. Buy berlawanan. So ini kita tengok yang high dulu untuk sell, nampak. Setiap kali dia sentuh, kita akan jual, sell. Sentuh, sell. Nampak? Dia sentuh, sell. Okey. Itu maksud dia entry. Kita entry ketika price langgar. Entry price langgar MA5 merah ni. Okey, price langgar MA5 merah. Kena ingat MA5 merah ni kalau price langgar ketika downtrend, itu entry kita. Tapi kita perlu confirmkan lagi dengan cara lain, iaitu ada TP wajib, ada momentum ataupun tak, adakah MACD ke. Itu kita akan belajar video seterusnya. So kita belajar asas saja dahulu, iaitu price turun, setiap kali dia langgar, itu kita nyari entry. Itu basic. Ketika downtrend, ketika turun, kita akan entry. Ketika dia turun, kita akan entry. Kita tengok contoh lain. Sebab ni, ketika dia menurun, kita akan entry kat sini. Langgar, kita sell. Tapi bukannya terus sell. Sebab tu kita perlu gabungkan yang banyak. Okey, itu yang pertama. So, tadi saya cakap kenapa pula untuk TP dan juga boleh hold. Okey, saya cakap TP. So, bila keadaan menaik, kita tengok naik. Ini menaik So, bila nampak ni, dia melepasi MA5. So, maksud dia masih uptrend. So, kita boleh TP ataupun kita nak hold boleh. Sebab ni, dia melepasi lagi. Okey, ni nampak beza. Dia naik, dia melepasi. So, ini takkan kita nak sell. Kita nampak sebelah dia lepas takkan kita nak sell sini. Buyer memang tak boleh sebab dia uptrend. Sebab tu kita kena gabungkan dengan MACD dan juga yang lain lah, indikator lain kejap lagi. Okey, nampak ni. Dia melepasi. So, dia naik lah. Okey, nampak. Yang ni kenapa pembuasi kita tak boleh nak buy, dia turun. Ini nanti kita akan belajar. Ini keadaan dia bukan uptrend. Dia sideway. Dia mendatar. Memang nampak macam uptrend, tapi dia sebenarnya mendatar. Okey, itu perlukan ulang kaji yang banyak. Macam ni, dia naik balik. Okey, nampak? Dia naik balik. Okey, lepas tu dia turun balik. Tadi kita boleh hold ataupun kita nak, kalau kita ada buy, dia lepas ni kita boleh ambil dulu lah. Kita boleh jual dulu. Sekarang dia dah downtrend. Nampak ni. Kenapa dia tak boleh untuk sell pula kat sini? Sebab dia tengah nak turun pula downtrend. Sini
Kita tengok dia melepasi. Ini pun melepasi. Kenapa kita tak hold ataupun buy kat sini? Tapi kenapa kita perlu sell kat sini? Keliru kan? Nampak keliru. So, sebab tu trend kita first kali basic, kita kena tahu dia uptrend ataupun downtrend. Ataupun dia mendata. Itu basic dia. Kalau kita tahu dia mendata, kita tak akan main, kita akan trade macam ni, kita biar je. Sebab kita akan kena lipat. Ini buy ke sell ni, tiba dia turun balik, dia naik balik. Macam ni, bila dia naik sini, dia melepasi, itu uptrend lah. So, kita akan buy je lah. Kita akan hold. So, bila dia turun macam ni, nampak macam ni pula, takkan kita nak buy. Sebab kita dah tahu, trend tadi menurun. So, dalam BMA ada 3, dalam market ada 3 je. Uptrend, sideways, downtrend. Itu saja. So, kalau kita nampak dengan mata downtrend ataupun sideways, kita tak akan mengharapkan MA5 ni lah. Sebab nanti kita akan ingat ni, oh ini untuk buy. Tapi, dia turun entry untuk sell lagi sebab dia downtrend. Macam saya cakap tadi, MA5 entry dia untuk sell. Okay, untuk sell entry. Kalau ketika dia uptrend, dia adalah untuk hold ataupun untuk buy. Itu basic dia. Okay, so tuan-tuan boleh catch up ke? Kalau tak boleh, tuan-tuan ulang balik lah video ni. Okay, so macam saya cakap tadi, ulang-ulang, pastikan tahu trend dulu. Uptrend ke, sideways ke, ataupun downtrend. Itu saja. Pastikan tuan-tuan tahu dulu. Ni keadaan ni buy ke, ataupun sell ke, ataupun dia tak ada entry ataupun sideways lah. Macam ni tengok dia sideways sini. Tiba dia price naik. Nampak? So kita boleh hold. Kali dia turun. Ini tempat untuk kita sell pula. Nampak? Kita sell. Dia naik balik. Sebab tu kita jangan harapkan MA. Kita perlu gabungkan. Kita perlu gabungkan MA Bollinger Band ataupun MA50. Kita perlu gabungkan. Kalau kita harapkan kat sini sekali nampak dia langgar, kita nak sell terus. Itu yang kena lipat. Sebab tu kita ada indikator lain untuk digabungkan. Okey. So saya masukkan semua. Okey, sekarang ni kita tengok Bollinger Band nanti dulu. Kita tengok kuning pula. Okey. Kita tengok low pula. Okey. Kita tengok low pula. Sekejap, saya tukar dulu. Low adalah warna, tuan-tuan tengok dalam setting tu, warna purple warna purple. So ini low. Okey, ini low. So macam tadi, merah ni untuk sell kan. Macam saya cakap tadi, merah ni untuk sell. Okey, kita boleh hold. Warna purple ni tempat entry untuk buy. Okey. So tadi merah ni untuk jual. Purple ni untuk buy ataupun untuk TP. Nampak ni, dia uptrend. Nampak, dia langgar ni tempat untuk buy. Dia langgar tempat untuk buy. Langgar sini untuk buy. Macam ni, merah ni untuk sell. Itu je. Itu je basic dia. So kalau macam tadi, bila langgar merah ni, kita akan TP kalau uptrend. Bila langgar merah, kita akan hold atau TP. So downtrend pula, bila langgar merah ni, purple ni, kita akan TP ataupun hold. Jangan keliru. Okay. So nampak. So merah ni macam saya cakap tadi, adalah tempat untuk entry MA5 ataupun untuk TP. Okay. Saya tulis sekejap. Trademark tu. Okay. Macam saya cakap tadi, MA5 entry ataupun entry TP ataupun hold. MA5 ni. So dia boleh jadi entry, ada jadi untuk TP, ada untuk hold. Macam tengok ni. Okay, ni tempat entry untuk buy. Nampak? Langgar ni purple untuk buy. So bila purple ni buy, merah ni uptrend nampak ni. So boleh hold lah. Boleh hold. So bila langgar lagi boleh hold naik. Nak TP pun boleh. Nanti kita akan tengok video lain. So ini asas saja, basic saja. Ni kita tak belajar pun lagi sebenarnya. Ni just nak tengok je apa itu MA5, MA low.
Tapi kena pastikan tuan-tuan tahu yang apa yang tuan-tuan tahu yang MA5, MA10 ni tempat untuk apa. Okey. Okey, so kita akan tengok MA10 pula dalam video lepas ni. Sebab ini 10 minit ni tuan-tuan boleh ulang-ulang lah. Ulang-ulang tengok sampai faham. InsyaAllah faham. Okey.